Okey. Kita soalan last satu sebelum kita tutup sesi live kita malam ni tu. Ni ada ni. Oh ada. Yusri Sarafuddin. Assalamualaikum. Yusri. Audio tak ada tu. Oh, dia tak ada. TikTok tak ada audio. Kita tak ada dia. Assalamualaikum. Okey, lain. Kita budaya politik seperti skandal-skandal, video-video aneh bagi menjatuhkan kerajaan ataupun pembunuhan karakter ni tu. Yalah kita tahu budaya ni wujud sejak zaman bekas PM Pekat tu ni. Mungkin tu ada nasihat ke untuk kita hentikanlah budaya-budaya macam ni? Dia nasihat pun tak guna kerana selagi nama orang politik kan, selagi mentaliti ahli politik tu macam tu, kena adab lah kan? Itu sebab nak jadi orang politik ni, kalau boleh kita kena bukan hanya bersih, kita mesti dilihat bersih kan? Kalau kita dah lah tak bersih, dilihat tak bersih, janganlah keluar-keluar kenyataan macam Azmin Ali nak cerita tentang moral orang dan sebagainya. Ianya melucukan kan? Kau punya perangai macam musibat kan? Lepas tu kau nak cerita pasal orang tak ada moral kan? Sama juga orang macam Muhyiddin Yassin. Kau punya kes dengan bini orang Nikaji ni isteri kepada Stanley Paul Stanley Clement pun tak selesai lagi. Lepas tu dia boleh cerita tentang orang lain tak bermoral kan? Dia ingat dengan dia membaca doa tu dia boleh jadi suci dan bersih. Nak beritahu dengan Azmin Ali, beritahu dengan Cikgu Bat, sama dengan Cikgu Bat ni kan? Sehingga hari ni saya melafazkan sumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Saya menceritakan bagaimana ketika saya dalam penjara, Cikgu Bat berzina dalam rumah saya. Ketika saya tak ada di rumah, saya dalam penjara ni, dia boleh masuk rumah saya kan? Sehingga hari ni dia tak jawab. So dia nak cerita tentang moral. Cikgu Bat nak cerita tentang moral. Saya rasa bukan setakat kita kena belikan cermin untuk Presiden satu, kita kena belikan cermin untuk anak buah dia sekali. Cikgu Bat kan? Okey, ada lagi? Tak ada Jadi kita minta tolong sahabat-sahabat yang ada malam ni, minta tolong share supaya kita boleh berikan kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin, insya-Allah. Maknanya ada deep state jugalah tuan-tuan di dalam Jemaah Menteri ni kan? Ada orang yang telah menyalurkan maklumat apa yang berlaku dalam mesyuarat kabinet kepada Khairi Jamaluddin. Jadi inilah ucapan mukadimah saya pada malam ini. Kita akan bincangkan. Sesaudara yang ada apa yang nak bertanya, bolehlah ajukan di ruangan komen, sama ada di Facebook ataupun di TikTok. Kita punya YouTube kena block. TikTok saya ni pun ada satu yang kena kena block juga. Kita tengoklah sejauh mana dari TikTok boleh pakai ni. Okey, silakan. Okey tu, mungkin tu nak ulas lebih lanjut apa yang KJ dah buat ni, mesti kenyataan ni. Adakah dia cuba mempolitikkan isu itu? Dia sebenarnya dia ada kepentingan dalam isu Generation Endgame ni. Ini lebih kepada legasi dia. Dia pernah ke WHO, pernah pegang jawatan penting. Memang dia rasa dia ni kebal sebab dia pegawai WHO. Dia boleh dikatakan berstatus diplomat lah bila dia dilantik untuk memegang jawatan penting di dalam WHO. Dan sehingga hari ni dia masih lagi push supaya legasi dia ni
diteruskan oleh menteri yang sedia ada dan kerajaan yang sedia ada. So ini lagi dia memfitnah kerana sudah pastilah dia dapat maklumat di dalam kerajaan Malaysia ni ataupun di dalam mesyuarat kabinet kita, Perdana Menteri, Menteri Undang-Undang, juga Menteri Pelancongan tidak favor kepada idea beliau kan. Kalau tanya dengan aku pun memang aku tak favor lah. Orang yang kita tahu dia pun lebih daripada hisap okok kan. Kita pun tahu apa benda lain yang dihisap kan. Tiba-tiba dia nak paksa orang lain jangan hisap okok dan jangan hisap vape. Ini yang melampau sangat ni kan. Kalau kita tak nak galakkan orang hisap okok, kita bagilah peluang orang nak berhijrah pindah untuk hisap vape. Ini vape pun dia tak bagi hisap. Lepas tu orang yang lahir selepas 1 Januari 2007 tak boleh kerja di kedai-kedai, premis-premis yang menjual barang tembakau dan produk vape. Tak boleh menyimpan, tak boleh jadi pemandu van lori untuk barang-barang produk ni kan. Kalau katalah kau kerja dengan 7-Eleven, kau hantar banyak okok apa semua sekali, tak boleh kerja dekat 7-Eleven ataupun syarikat pengangkutan. Kesan dia terlalu besar akibat daripada apa yang cuba dilakukan oleh Khalid Jamaluddin. Kalau dia ni jenis orang yang bersih, merokok pun tidak, isap lain pun dia tak isap, kita okey jugalah. Tak adalah ada rasa sakit hati sikit kan. Ini pasal kita tahu macam-macam dia isap kan. Tiba-tiba dia tak bagi pula orang lain isap. So tak adil lah, tak adil. Okey, silakan. Okey Dok, adakah dakwaan yang dilakukan ke dia ni menunjukkan dia ni seolah-olah seperti tiada integriti tu? Dia ada kepentingan dia. Contohnya bila ada Generation Endgame ni, dia akan wujud satu sistem tracking. Ada hologram dekat okok dan sebagainya kan. So benda-benda macam ni ada orang-orang tertentu yang akan dapat faedah. Orang macam Puven kan, orang macam Dex Muhammad. Bila mula-mula dia nak buat tu, semua ni dah didedarkan di internet kan? So ada interest. Itu yang kita membantah, lebih membantah lah kan? Pertama, orang yang mencadang tu pun kepala tak betul kan? Pokok ganja boleh pula dia cadangkan suruh tanam kan? So kalau orang tak isap okok, tak isap vape kan? Lepas tu kau benarkan tanam ganja, apa akan jadi? So kalau betul PM sendiri pun tak setuju dengan cadangan ni, tepatlah, memang tepat. Ya betul, sebab dia bila dia buat benda ni, dia seperti dah melanggar sumpah jawatan untuk mungkin tu tak ulas. Ini laporan polis yang dibuat tadi. Okey, nanti saya akan uploadkan dalam Facebook saya. Saya akan uploadkan dalam Facebook saya kejap lagi. Dan apa yang berlaku di dalam mesyuarat kabinet dan ketika beliau memegang jawatan menteri tidak sepatutnya diumumkan kepada publik. Kerana beliau dah melafaz sumpah pegang jawatan sebagai menteri kabinet, dia terikat dengan akta rahsia rasmi. So perbuatan dia telah melanggar akta rahsia rasmi dan juga dia bila-bila masa boleh didakwa. Okey. Tapi tak apalah, dia gairah sangat nak kejar nama dia. Dia kena hadap lah benda ni semua. Okey, silakan.